pelaksanaan syariah. Ya. Jadi bila kita sentuh tentang maqasidus syariah, maka ya, dalam kuliah yang lalu saya telah jelaskan apakah pengertian maqasidus syariah, dan pada malam ini saya ulang lagi bila kita sebut maqasidus syariah ataupun maqsadus syariah. Maqasid itu adalah jamak, ya, plural, ya, kata nama yang berasal daripada perkataan maqsad. Yang maksad itu objektif, ya, jadi maqasid ialah objektif-objektif, ya, syariah. Apa tujuan, apa matlamat Allah Ta'ala menurunkan syariat, ya, secara umum dan secara khusus. Jadi bila disebut maqasidus syariah, kama qulna tahqiqu masalihil ibadi bil ija'i laha awwalan thumma bihifziha tsani. Jadi bila kita sebut maqasid syariah, seperti mana yang telah kita jelaskan, apa makna maqasid syariah? Maqasid syariah ialah tahqiqu masalihil ibad, iaitu kita berusaha untuk mewujudkan ataupun mendapatkan, merealisasikan kebaikan-kebaikan untuk manusia, yang dengan berusaha mewujudkan. Pertama, itu masuk maqasid syariah, ya. Dan yang kedua ialah kita memeliharanya. Pertama, kita berusaha untuk memastikan ini kebaikan bagi manusia itu wujud. Dan yang kedua ialah bagaimana memelihara. Contoh, ya, antara maqasidus syariah, tujuan diturunkan syariat adalah untuk memelihara akidah, ya, memelihara akidah. Pertama, ya, kerana akidah itu adalah kebaikan untuk manusia. Ya, kalau tidak berakidah, maka hidup manusia akan jadi rusak binasa. Ya, secara mudah kita kata, ambil contohlah, ya, kalau tidak ada akidah, bila datang satu musibah besar, mungkin boleh membawa kepada seseorang itu membunuh diri. Ya, suami meninggal contohnya, mungkin isteri kan dah tak ada tempat bergantung, dibunuh diri. Ya, seorang businessman yang daripada jutawan menjadi fakir, hartawan, tak ketahuan, daripada hartawan menjadi jutawan, daripada jutawan menjadi tak ketahuan, miskin, boleh bunuh diri. Ya, justru itu akidah itu penting. Maka Islam datang bagi membawa kebaikan manusia. Bila ada akidah, maka dia akan sentiasa rasa bergantung kepada Allah. Dia kaya, dia sedekah. Dia miskin, dia baik sangka dengan Allah Ta'ala. Itu pentingnya akidah. Maka maqasid syariah datang untuk memenuhi keperluan dan kebaikan manusia. Satu. Yang kedua ialah memelihara akidah tersebut. Maka disyariatkan pula undang-undang hudud. Siapa yang tukar agama adalah dibunuh, ataupun undang-undang murtad. Kenapa undang-undang ini dibuat? Tujuannya supaya akidah tadi tidak diperkotakkan. Akidah tadi tidak dipandang mudah. Akidah tadi tidak sesuatu yang boleh dibuat mainan. Sekejap masuk Islam, sekejap keluar. Ataupun masuk Islam sebab nak kahwin. Bila dah kahwin, saja-saja tak praktis agama Allah Ta'ala. Maka Islam, ya, syariat datang bagi memelihara akidah. Itu ada dua elemen. Bila kita sebut maqasidus syariah, pertama, bagaimana ia perlu diwujud. Kedua, bagaimana ia perlu dipelihara. Ya. Wa hazihil masalih hiya. Dan kebaikan-kebaikan yang menjadi matlamat syariat Islam untuk dipenuhi ialah, dia kata, hasabal istiqra', berdasarkan kepada pemerhatian para alim ulama. Ya, salah satu anwa', ada 3 jenis. Ya. Jadi 3 jenis itu apa dia? Pertama, ini boleh masukkan tu dalam mindset kita. Kalau yang ada Galaxy Note 5, itu baru kan, boleh tulis. Itu pentingnya ada. Kalau main biasa-biasa kita tak nak tulis.
Dia mahal sikit. Tu ada pen. Ini tak ada pen tak? Kena beli baru pun. Takut kalau hak jenis itu main WhatsApp. Kalau ambil gambar saya WhatsApp tak apa. Jadi yang pertama, masalah ataupun kebaikan yang ingin dipenuhi oleh syarak tu, yang pertama dipanggil ad-daruriyat. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang kedua al-hajiyat, dan yang ketiga at-tahsiliyat. Artinya wa likulli naw'in minha mukamilat, dan bagi setiap jenis tadi ada elemen-elemen yang menyempurnakan. Ada perkara-perkara yang menyempurnakan ketiga-tiga jenis masalah tadi. Kama annaha laysat fil ahamiyah ala martabati wahidah wa hadha al-bayan. Dan kalau kita lihat, penjelasannya adalah berdasarkan kepada perkara berikut. Jadi dari segi turutannya, maka yang pertama ialah daruriyat, itulah ranking yang paling tinggi. Yang kedua ialah hajat, dan yang ketiga ialah tahsiniyat. Dia tiga, tiga tingkatan. Jadi bila kita sebut ad-daruriyat, kita biasa dalam bahasa Melayu pun kita sebut daruri. Jadi bahasa Melayu lah. Jadi daruriyat itu apa dia? Wa yuqsadu biha al-masalih allati tatawaqqafu 'alayha hayatun nas, iaitu segala bentuk kebaikan yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia. Wa qiyam al-mujtama', dan pembinaan sebuah masyarakat Islam. Wa istiqraru, dan juga istiqrar ataupun kewujudan jangka panjang sesebuah masyarakat Islam. Maksudnya, kalau kita wujudkan sebuah masyarakat itu tidak runtuh akhir, tidak musnah akhir. Jadi dia kena dalam bentuk yang jangka panjang, istiqrar, tetap. Bihaitsu iza fatat ikhtalla nizamul hayat. Kalau kebaikan ni tiada, maka sistem kehidupan akan rosak binasa. Saya akan berikan contoh. Wasada nas wa harajun wa maraj, dan akan ditimpa kepada manusia itu kehidupan yang porak-poranda. Wa ammat umuruhum al-fawda, hingga menyebabkan menjadi fawda, iaitu kacau bilau. Wa tirab, dan juga ketidakstabilan. Wa lahiqahum asy-syaqa fid dunya wal 'adab fil akhirah, dan akhirnya menyebabkan sebuah masyarakat itu ditimpa kesusahan di dunia dan juga azab di akhirat itu. Kalau tiada elemen daruriyat. Jadi daruriyat ni apa? Secara kesimpulannya, daruriyat sesuatu yang sangat diperlukan oleh hidup manusia. Kalau tiada, rosaklah kehidupan manusia. Itu maksud daruriyat. Apa dia daruriyat? Wa hadhihi daruriyat, dan daruriyat ini pula merangkumi beberapa elemen yang menyempurnakan, iaitu 5. Pertama apa dia? Ad-din, agama. Agama ni diperlukan oleh manusia. Kalau tidak ada agama, rosak binasa hidup manusia. Kita lihat masyarakat yang tak berpegang pada agama, macam mana keadaan. Walaupun zahirnya nampak mungkin hidup mewah, kaya, tetapi hakikatnya tunggang banyak. Walaupun zahirnya nampak maju, tetapi semua sistem kehidupan musnah. Banyaklah kita tengok masyarakat depan mata kita di dalam negara ataupun di luar negara, bila tidak ada agama. Jadi agama tu daruri, penting. Sebab itu kepentingan agama ini sangat penting. Maka Allah Ta'ala turunkan Quran, kerana Quran itu mengatur hidup agama. Kemudian tidak cukup sekadar Quran, Allah Ta'ala turunkan, utuskan Nabi-Nabi bagi menjelaskan isi kandungan Al-Quran yang membentuk kehidupan beragama. Justru itu agama itu sangat penting.
dalam suratul Fatihah pun kita baca Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari agama. Ya, hari pembalasan, hari kiamat itu digelar sebagai hari agama. Kerana apa? Kerana akhirat besok tidak ada pilihan. Di dunia ni orang buat pilihan, walaupun tak ada agama itu boleh bawa kemusnahan, ataupun memilih selain daripada agama Islam itu membawa kerosakan kepada hidup. Namun demikian, manusia diberikan peluang memilih. Ikhtiar. Ada orang pilih Islam, ada orang pilih Hindu, ada orang pilih Kristian, ya? Dan ada pilihan lagi. Tapi bila mati, dibangkitkan di akhirat besok, ada pilihan. Tiada pilihan. Semuanya akan mengikut sistem Allah Ta'ala di padang mahsyar. Tidak ada yang terlepas daripada titian sirat. Tidak ada yang terlepas daripada al-mizan. Tidak ada yang terlepas. Ya, semua sekali. Bermakna sebab itu hari kiamat itu juga dipanggil Yaumuddin, hari agama. Ya. Hatta kita ni pun orang Islam, walaupun kita dah memilih Islam, tapi dari sudut mengamalkan Islam masih lagi diberikan pilihan. Ada orang sembahyang, ada orang tak sembahyang. Ada yang tutup aurat, ada yang tidak tutup aurat. Tapi bila mati, sudah bermula sebahagian hari agama. Yang tak solat pun kena disolat. Tak? Kena dibangun. Minta maaf kawan ni tak solat, jangan solat kawan. Tetap kena solat. Yang kedua, dia tetap mesti ditutup auratnya. Kalau atas dunia tak pakai tudung, mati tak pakai tudung, wajiblah pakai tudung. Maknanya undang-undang agama tu dah berjalan dah masa mati. Bagi Muslim lah, secara Muslim. Hatta tak silap saya, orang kafir pun begitu juga. Betul tak? Orang Kristian dibuka kan? Orang pakai baju lepas tutup kan? Mana mati tutup juga, kepala tutup, muka tutup, tutup juga. Walaupun dia pakai jaket apa semua, tapi tutup juga muka. Tak ada yang main pakai macam tu saja. Bahkan tutup juga keranda tu, tak boleh main toke gitu je. Maknanya dah bermula hari ya. Jadi just sebab itu, dari segi ranking kedudukannya, agama tu paling tinggi. Baru ni. Yang kedua, an-nafs. An-nafsu itu ialah nyamuk. Yang ketiga, al-aqlu, iaitu akal. Yang keempat, an-naslu, iaitu keturunan. Dan yang kelima, al-mal, harta. Jadi dalam Islam ada 5 perkara dipanggil daruriyat. Apa makna daruriyat? Diperlukan oleh kehidupan manusia, tanpanya akan musnahlah kehidupan. Tiada nilai lah arti sebuah kehidupan. Itu daruriyat. Ya. Wa hadhihi al-masalih ra'atha asy-syara' jami'an. Wa in ikhtalafat fi turuq ri'ayatiha wal muhafadhah 'alayha. Dan kesemua matlamat kebaikan ini, 5 perkara yang dianggap masalah keperluan hidup manusia, dipelihara oleh syariat keseluruhannya, meskipun kaedah memeliharanya berbeza-beza. Ya. Nak pelihara agama, cara saya sebut tadi lain. Nak pelihara keturunan, kaedahnya lain. Nak memelihara harta, kaedahnya lain. Kita sebut secara detail. Wasyari'atul Islamiyah wahia khatimatul syara'i ra'atha ala atami wujuhi ri'ayah fasyuri'atil ahkam lijaliha awalan wal muhafadha 'alaiha astaniya. Dan syariat Islam, ya, seperti mana kita maklum, syariat yang terakhir, maka biasanya yang terakhir itu kita maklumlah dia yang sempurna. Ya, syariat Nabi Musa walaupun turun daripada langit, tapi tidak sempurna. Syariat Nabi Isa turun daripada langit juga, agama samawi, ya, tetapi tidak sempurna. Yang menyempurnakannya apa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab itu Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Ya, turun ketika haji weda, haji perpisahan.
tulisan hadis terakhir yang dibuat oleh Nabi SAW, yang masa hari ini aku telah sempurnakan. Atmamtu alaikum ni'mati, ya, atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan bagi kamu segala nikmat. Ya, jadi menunjukkan bahawa syariat ini sudah sempurna. Ya, tidak ada lagi yang kurang, tidak ada lagi yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, semuanya jelas. Ya, cuma ada yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran dan ada yang disebut secara umum dan perlukan kepada penjelasan. Ya, hukum agama Allah Ta'ala ni perlu kepada penjelasan, dia perlu pada huraian Nabi SAW, dan ada yang perlu kepada huraian para ahli ulama. Sebab itu sumber hukum kita Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, bila pergi kepada ijma', maka dia sudah menggunakan akal. Ulama kena berijtihad. Dan ijtihad itu mesti disandarkan pula kepada kaedah qiyas, membuat perbandingan hukum yang ada dalam Quran dengan hukum baru yang tak ada dalam Al-Quran, dengan mencari illah hukum dia. Kita berbincang ada unsur-unsur ilmu, usul fiqh, ya, sebagai satu benda khususianah untuk kita. Jadi ra'adha ala atami wujud, syariat Islam memelihara kelima-lima elemen daruriyat ini dengan menggunakan pendekatan yang paling sempurna dan lengkap. Ya, sebab itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Bermakna seluruh sisi Islam itu dah lengkap bagi memelihara 5 perkara yang menjadi keutamaan hidup manusia. Ya, fardin, maka agama disyariatkan bagi mewujudkannya dengan apa? Al-iman bi arkani, ya, rukun iman datang. Ya, wa arkanuhu yashahadatani wa lawazimuha. Maka bagi menyempurnakan agama, Allah Ta'ala turunkan syariat dalam bentuk akidah. Dan akidah itu pula diperincikan, tidak diserahkan kepada manusia fikirkan. Ya, bila Nabi SAW didatangi oleh orang kafir Quraisy yang menyembah berhala, ditanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu kata kamu ajak menyembah Allah, mana Allah? Mana Tuhan kamu? Banyak mana Tuhan kamu? Agama kami ni ada Tuhannya 300 lebih berhala. Boleh dirasa, boleh dilihat. Tuhan kamu mana? Lalu Allah Ta'ala tidak biarkan tadi, Allah Ta'ala turunkan secara terperinci. Qul huwallahu ahad. Qul, jawab kepada mereka, huwallahu ahad, Allah Ta'ala. Allahus samad, Allah Ta'ala tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Diperincikan. Ya, kemudian satu hari Nabi SAW duduk dalam majlis. Kata dalam majlis macam itulah, majlis tazkirah muzakarah. Ya, tiba-tiba datang seorang lelaki berjubah putih, berambut hitam, berkulit bersih daripada padang pasir. Tak nampak langsung kesan dia lalu daripada padang pasir. Bersih orang ni, kemas orang ni. Dah masuk dalam majlis Nabi SAW, ya, kemudian berlaga lutut dengan lutut Nabi dan menyentuh paha Nabi SAW. Kemudian terus berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ceritakan apa arti Islam, apa makna iman, apa makna ihsan. Dijawab oleh Nabi SAW satu persatu. Dan hadis itu menjadi asas kepada rukun beragama. Diperjelaskan satu persatu. Ya, dalam berakidah secara khususnya, Islam dia tak biarkan kita gunakan. Maka akidah Islam, akidah yang paling mudah, kerana manualnya lengkap. Ya. Ada pun akidah lain manual tak lengkap, bahkan menggunakan akal untuk mencipta Tuhan masing-masing. Maka Tuhan dijelmakan berdasarkan akal yang cetek. Maka banyak Tuhan yang wujud tu lebih lemah daripada manusia. Dan kalau dibahaskan dari sudut logik akal, majoritinya tidak logik.
Akidah orang Islam logik, saintifik. Walaupun ada orang bukan Islam kata Islam ni percaya kepada benda yang mistik, tak nampak. Kerana Allah tu tak nampak. Ya. Tapi kalau kita bahaskan dari sudut saintifik, banyak benda yang tak nampak kita percaya. Depan mata kita oksigen wujud, nampak ke? Tak nampak. Macam mana boleh percaya? Dia adalah saintifik. Ya. Udara saintifik, arus elektrik, walaupun tak nampak mana arusnya. Dan cubalah kalau rasa nak pegang arus listrik, rasa pegang, tak boleh nak pegang, mati. Jadi yang mencipta udara lagi hebatlah daripada udara. Yang mencipta arus lebih hebatlah daripada arus itu, iaitu Allah. Macam mana kita percaya oksigen itu wujud, kita boleh nafas. Macam mana kita percaya udara itu wujud, bergeraknya pokok, bergeraknya buku baju ada udara. Jadi itu adalah akidah yang logik dan saintifik, akidah Islam. Jadi justru itu Islam ni agama yang akidahnya dijelaskan secara detail oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aqaid al-ukhra, dan akidah-akidah yang lain selain beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari hisab dan seumpamanya, dijelaskan. Ya, percaya kepada kehidupan semula. Lepas mati kita akan hidup semula. Setiap manusia akan melalui 2 kali mati, 2 kali hidup. Ya, mati kali pertama apabila kita diciptakan di dalam rahim ibu. Ya, seketul darah mati lagi. Bila tiup roh baru hidup. Ya, bila kita keluar melalui hidup yang pertama. Dalam perut mati yang pertama. Sekarang kita melalui hidup yang pertama. Kita akan berdepan mati yang ke, ya, dan kita akan merasai hidup yang kedua yang kekal abadi. Itu adalah proses kehidupan. Ya, jadi siapa yang tegakkan ni? Al-Quran. Siapa yang jelaskan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usul al-ibadat, juga yang berkaitan dengan agama diperjelaskan tentang asas-asas basic agama, kas-salati was-siyami wal-hajji waz-zakat. Ya, seperti solat, jelas satu persatu. Ya, macam mana cara kita nak solat. Ya, macam mana kita nak luruskan saf dalam solat. Ya, macam mana rukun-rukun dalam solat. Ya, macam mana rukun qauli. Apakah dia rukun-rukun perbuatan? Apakah dia rukun-rukun kata-kata dalam solat? Apakah dia rukun qalbi, rukun hati, semua kena lengkap. Ya. Rukun perbuatan, rukun sujud. Rukun qauli, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, membaca Al-Fatihah. Setengah orang dia solat, Allahu Akbar dia tidak berbunyi. Bunyi Allah saja, tak Allah. Tak sah sembahyang. Itu ikut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi macam mana kita nak tahu? Berdasarkan kepada sunnah Nabi dan penjelasan para ulama. Puasa begitu juga. Haji baru saja dilalui. Dan juga zakat. Zakat, kalau solat ibadah mahdah dipanggil. Itu sebab Allah Ta'ala. Ya. Adapun siyam, puasa, dia adalah berbentuk imsak, menahan diri. Ya, solat kita buat. Walaupun dalam solat tu ada juga imsak, iaitu tak makan, tak minum, tak apa dalam sembahyang. Ya, tapi lebih banyak buat sesuatu arahan. Ya, cara, tata caranya. Adapun puasa adalah berbentuk menahan. Tak makan, tak minum, tidak berjima, ya, dan seumpamanya. Jadi itu nama imsak. Adapun haji berbentuk ibadah badaniah. Ya, ibadat fizikal. Boleh kata ibadah haji ni semuanya physically. Dan sa'i, tawaf, melentang, wukuf, semuanya adalah bersifat tubuh badan. Sebab itu nak pergi haji kena sihat badan. Ya, bukan sihat macam saya ni. Kalau sihat macam saya tak ada ibarat nak jalan. Tapi sihat tu kuat sembuh. Saya alhamdulillah sihat lagi ni. Ya, setakat nak menyemih badminton tu boleh.
150 km sejam. Bawah sikit pada John Wick, atas sikit pada Liu Bian. Ya, jadi kena sihat sebab dia physically. Ya, ada pun zakat dia dipanggil ibadah maliyah, ibadah berbentuk harta. Maknanya Islam ni lengkap ibadat ni. Carilah dalam dunia ni satu agama seperti Islam. Tak jumpa. Ada agama dia ritual, ibadat saja. Ada agama sembah nenek moyang saja. Itu je. Tak ada yang seperti Islam yang lengkap, sempurna. Ya. Jadi ya, ibadah zakat sebagai contoh. Kalau saya dapat mesej, kawan-kawan tanya, Ustaz, aku hukum bayar zakat ke pusat zakat? Dia sebab tengok malam tadi dai mursyid gaduh dengan apa? Murabi. Itulah bila ustaz-ustaz yang berpengaruh jangan rekod pula keluar dalam video Allah saya, keluar dalam masa ya, ustaz-ustaz selebriti begitulah. Itu pada pandangan saya malu korang dia gaduh pelatih. Malu korang benda tu benda yang simple je ya. Hamidah cakap tu benda yang jelas Nabi terang. Saya bukan menyokong Hamidah. Tapi bila saya tengok last final, tengok sebab mak saya suka sangat tengok saya tengok ya. Jadi yang dijawab soalannya jelas, jawapannya pun jelas. Tak perlulah nak bergaduh. Jadi bergaduh tu pada saya lah hanya nak menunjukkan kehebatan saja. Mursyid dia kena tunjukkan hebat dia. Ya. Murabi pun kenalah menunjukkan kecanggihan dia. Itu pada saya lah. Tapi dari segi hukum tak ada masalah. Kita tengok dari segi hukum yang dijawab oleh Hamidah itu maknanya sah. Bagi zakat secara individu sah. Tapi lebih baik bagi ke pusat zakat. Ini jelas jawapan itu. Ya. Sebab orang tanya ya, orang tu tanya apa hukum bagi zakat secara individu. Jadi benda itu pada saya simple. Memang dari segi hukumnya, bila kita bayar zakat, keluar zakat kepada asnaf, kita bisa hukum bisa. Cuma ibadat zakat ni adalah ibadat berbentuk kerajaan. Kenapa dia berbentuk kerajaan? Berpandukan kepada sirah dan juga berpandukan kepada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ayat khudz, ambillah daripada harta mereka sedekah, yakni zakat, sedekah wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, boleh sucikan hati dan juga bersihkan harta. Ya, bersihkan harta dan sucikan hati. Jadi ayat ambillah, ayat itu tuju kepada Nabi SAW. Nabi siapa? Nabi ketua kerajaan Islam. Jadi ayat itu perintah pada siapa? Ketua kerajaan Islam. Ambillah bermakna ambillah itu adalah urusan kerajaan. Jadi kerajaan bertanggungjawab menguruskan zakat. Dalam Islam dibahaykan lagi, ada harta terbagi pada dua jenis, amwal zahirah wa amwal batinah. Harta yang zahir dan harta tersembunyi. Sebenarnya kerajaan ini lebih jelas detail ya. Kerajaan boleh ambil iaitu harta zahir saja yang nampak, kambing berapa ekor di jalan, lembu berapa ekor. Ada pun harta batinah yang disimpan, contohnya emas dan perak, tak boleh nak kira. Wang simpanan itu tidak menjadi kewajipan kepada kerajaan untuk mengambilnya, kecuali kalau kerajaan melihat ada masalah, maka diuruskan oleh kerajaan. Ya, jadi isunya satu sah tidak, dari segi sah. Cuma dari segi untuk mencapai maslahat, mana lebih baik bagi pada kerajaan atau bagi pada individu, itu isunya. Jadi dari segi manajemen, pastinya memberi kepada kerajaan dengan dia mempunyai kebolehan, kepakaran, tenaga manusia, sumber tenaga manusia dan seumpamanya. Jadi kalau beri pada kerajaan, dia boleh salurkan kepada lapan asnaf dengan baik, maka baiklah bagi pada kerajaan. Ini saya sebut dari sudut apa? Dari sudut prinsip. Realitinya soal kedua. Lagi sebut last sekali. Dari segi prinsip. Kerana apa? Kerana individu dia tidak boleh mendapat kepastian apakah asnaf itu asnaf yang betul.
Kerana apa? Kerana mungkin andaian saja ada setengah orang yang kata anak yatim dapat zakat. Itu dah jadi isu dalam masyarakat kita. Dia bagi zakat kepada anak yatim, ya, dia bagi zakat kepada masjid, dia bagi zakat macam-macam dia bagi, ya. Jadi dibimbangi bila kita serahkan zakat ini kepada individu, maka individu membayar zakat bukan kepada asnaf. Dan mungkin juga dia tertipu dengan asnaf. Orang miskin datang, orang datang dia kata dia miskin bagi, padahal orang tu kaya. Di rumah ada 3 corong Astro, 2 buah kereta BMW. Contoh orang dia kata, kita tak tahu. Kadang-kadang janda datang, dia kata dia janda, padahal suami dia tinggal harta banyak. Contoh. Jadi dibimbangi individu ni tersalah bayar zakat. Sebab dari segi hukum, kalau tersalah maka dia wajib bayar semula. Itu dari segi hukum. Jadi serah kepada kerajaan dari sudut masalah, yang kerajaan mampu mengenai pasti lapan asnaf begitu. Jadi itu isunya. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, memang afdal bagi pada kerajaan kerana kerajaan mampu untuk mengenai pasti asnaf. Cuma di ujungnya realitinya bagaimana? Ya, institusi zakat sekiranya dia mampu berlaku adil, maka dia mesti menampakkan dirinya adil. Ya, sekiranya institusi zakat itu dia mempunyai kemampuan untuk menyampaikan zakat itu kepada asnaf, dia kena menampakkan dirinya. Kalau tidak, akan timbul persepsi. Betul tak? Jadi bila timbul persepsi bahawa institusi zakat tidak mengalihkan zakat secara adil, maka dia balik semula kepada individu. Kalau individu yakin dia boleh bagi zakat secara adil, dia bagi zakat pada asal. Ya. Kalau zakat tu dari segi afdaliyahnya ialah diberi kepada keluarga yang terdekat, kepada keluarga yang terdekat barulah yang jauh. Siapa keluarga itu? Bukan tanggungan kita. Jangan bagi pula pada anak kawan ni miskin, kau bagi pada anak. Tak boleh. Tapi bagi kepada adik boleh kalau miskin. Bagi kepada abang boleh pada miskin. Bagi pada ayah tak boleh sebab tanggungan. Datuk pun tak boleh, yang atas tak boleh, ke bawah tak boleh. Ataupun memang ada di kalangan keluarga tu yang OKU yang bawah tanggungan itu. Tak boleh. Ya. Dan juga tidak boleh membayar zakat kepada isterinya. Dia kata isteri kawan ni asnaf zakat, kau bagi zakat. Timbul pula isu isteri bagi suami zakat, boleh tidak? Maka ulama kata boleh sebab suami bukan tanggungan isteri. Tak wajib bayar nafkah pada isteri. Jadi isteri boleh bayar zakat sekiranya suami itu asnaf. Ini dibahagikan oleh ulama sendiri. Jadi saya tengok malam gaduh dan gaduh malu orang. Sebab saya punya tesis PhD yang tak siap-siap lagi tu, tak tahu siap ni tak berkaitan dengan zakat. Jadi saya aku gaduh ni benda yang simple, ya. Maknanya kalau awal-awal lagi saya mursyid kena fire belakang. Sebabnya tak nampak ketokohan sebagai mursyid dalam gaduh apa, ya, tak nampak terbuka. Patutnya ulama-ulama dakwah ni terbuka sikit. Ya, tapi tak tahulah nak nyokong kerajaan terlalu kuat sangat, kuasa mengeluarkan statement yang keras begitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya, cuma saya sebut tadi, kalau kita ragu-ragu, bayarlah zakat kepada urusan zakat. Jadi itu isu yang dipanggil daruriyatul khams. Ya, fa bihadhil umur yujad ad-din wa tastaqimu umur nas wa awaluhum wa yaqumu al-mujtama' ala asasin qawiyyin mabniyin. Jadi berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah dijelaskan tadi yang berkaitan dengan asas agama, ya, Islam datang bagi memenuhi daruriyat yang 5 ini dengan mensyariatkan syariat yang begitu lengkap. Akidah ada, ibadatnya ada, akhlak pun ada. Maka jika dipraktiskan, hidup manusia akan teratur. Ini yang pertama yang dipanggil daruriyatul khams. Dan saya sebut tadi, untuk memenuhi masalah ini ada 2 pendekatan, ada 2 approach. Pertama, wujud perkara tersebut. Yang kedua, pelihara perkara tersebut. Maka yang 5 ni tadi wujud dah. Agama, akal, keturunan,
agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Yang 5 itu ada. Dalam masa yang sama, Islam syariatkan kaedah memelihara kelima-lima. Ya, bagaimana meliharanya? Ad-da'watu ilaihi wa raddul i'tida'i anhu wa wujub al-jihad ضد man yuridu ibtalahu wa mahwu ma'alihi wa uqubatu man yartaddu anhu wa man'u man yushakkiku an-nas fi aqidatihim wa man' al-ifta' bil batil atau bi tahrif al-ahkam wa nahwi zalik. Jadi Islam jaga. Macam mana Islam nak jaga 5 perkara ni? Maka disyariatkan dakwah secara berterus. Penjelasan, penerangan mesti sentiasa berlaku. Kemudian mempertahankan sebarang usaha merosakkan akidah. Ya, sebarang usaha merosakkan akidah perlu dilawan. Yang berikutnya, diwajibkan jihad bagi mereka yang mahu memerangi Islam, syariat Islam. Ya. Dan berikutnya, ditetapkan hukuman bagi mereka yang murtad. Dan yang seterusnya ialah menghalang sebarang usaha menimbulkan keraguan kepada akidah. Contohnya, ya, penyebaran fahaman Syiah dalam masyarakat perlu dibersihkan. Ya, minta maaf lah kalau ada orang yang terlibat dengan Syiah, tapi saya yakin jika mahu perintah Syiah lah. Ya, jadi fahaman Syiah, kalau kita terpengaruh, terikut, dapatkan penjelasan daripada tokoh ustaz-ustaz. Sebab memang ada benda-benda yang kadang-kadang kita rasa bagus Syiah, baik Syiah, ya, molek daripada ahli sunnah wal jamaah. Memanglah, kalau dari segi zahir kita nampak dia lebih baik daripada kita. Pasukan futsal wanita dia semua tutup aurat. Pasukan futsal wanita kita semua tak tutup aurat. Sebab pendek pula tu. Dah lah tak tutup aurat, main kalah manja. Jadi kadang-kadang dia juga pemimpin presiden Syiah. Siapa nama tu? Yang Perdana Menteri dia. Sebut Bashar Assad. Ya. Apa dah? Ya, sebelum Ahmadinejad. Kita duduk dekat rumah flat je. Bila pergi luar negara, berjumpa dengan pemimpin yang perempuan, dia tak salah. Kadang-kadang dia orang lebih baik pada pemimpin kita, pakai salah kata. Dengan Perdana Menteri Presiden Israel, salah juga. Itu pemimpin kita. Ya. Kemudian bab tutup aurat, semua pakai tutup aurat. Tapi main kalah soal. Faham kalau itu sekarang. Sedih sikit. Ya. Jadi itu realiti. Jadi kita dengan Nabi Daud cakap balik boleh cair juga. Tapi isunya bukan itu. Isunya adalah isu akidah. Isu akidah, yang kepercayaan keyakinan. Ada pun yang saya sebutkan tadi perlu dibetulkan. Ya, pemimpin kita pergi salam dan itu betul-betul kan apa dia kerja ni? Pemimpin negara Islam, dia boleh jumpa perempuan pakai salam. Bila kita jawab salam dengan perempuan, dia jawab, saya anggap dia adik saya, dia budak-budak. Ustaz saya salam. Ya, saya anggap dia sebagai anak-anak saya. Ya, jadi itu yang tak betulnya. Ya, ada pun akidah yang kita kena tolak bersihkan sebarang usaha menimbulkan keraguan. Au wa man'il ifta' bil batil, dan juga kena halang sebarang fatwa-fatwa yang salah, yang sesat, yang meragukan dalam masyarakat kita. Au bi tahrifil ahkam wa nahwi dzalik, atau sebarang bentuk penyelewengan hukum hakam. Jadi syariat datang bagi memelihara kemaslahatan hidup manusia yang secara umum yang dibagi pada 3: darurian, hajian, tahsinian. Dan bagi memelihara ketiga ni, pendekatan digunakan ialah mewujudkannya. Agama diturunkan Al-Quran bagi mewujudkan kefahaman agama yang betul. Solat diturunkan Al-Quran, diturunkan hadis, dan Nabi SAW berikan contoh secara praktikal macam mana solat. Dan dalam masa yang sama, approach yang kedua ialah perlu dipelihara.
Siapa yang tak solat, dia meruntuhkan agama. Bahkan dalam kitab fiqh Syafi'i nyatakan orang yang tidak solat wajar ditangkap. Itu kaedah melihara supaya timbul ketakutan bagi orang tak sembahyang. Dan orang yang tak solat itu pula ada dua kategori. Pertama, malas. Kedua, persendakan solat. Malas macam mana? Kenapa tak sembahyang? Allah kan letih sangatlah, tak sembahyang Jumaat. Satu lagi, kenapa awak tak sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat dalam bazir masa. Kita kan nak kerja. Bila sembahyang Jumaat, berapa minit, berapa jam habis masa. Jadi yang pertama, kalau malas, hukumnya ditangkap, di-counseling, diminta bertaubat dan wajib qada. Sekiranya tidak bertaubat dan qada, maka hukuman bunuh dijatuhkan. Itu hukum syariat, hukum fiqh disebut dalam kitab Fiqh Hadi bagi contoh rujuk. Bagi yang tak solat kerana mempersendakan yang kedua tadi, hukumnya ditangkap, minta syahadah semula dan qada. Sekiranya tak syahadah, hukum bunuh. Yang pertama, selepas matinya diuruskan syariat Islam, dikebumikan di kubur Islam. Yang kedua, tidak diuruskan syariat Islam, tidak dikebumikan dalam kubur Islam. Itu jelas hukum fiqh. Tujuannya apa? Supaya timbul ketakutan bagi orang tak solat. Oleh supaya solat itu dianggap satu ibadah yang sangat dahsyat. Ya. Wa nafs, saya akan sambung habis sikit. Saya miskin. Awal lagi tak? Wa nafsu syuri'a li ijadiha as-sawad. Adapun bab nyawa manusia disyariatkan bagi mewujudkan kelangsungan nyawa itu ialah perkahwinan. Itu disyariat. Dan disyariatkan bagi melihara perkahwinan itu wujubu tanawuli ma bihi qiwamuha min ta'am wa syarab wa mu'aqabati man ya'tadi 'alayha wa tahrim wa ta'arud lil halal. Dan cara meliharanya diwajibkan memberi kekuatan tubuh badan dengan makan dan minum benda yang halal lagi thayyibah. Halal, thayyibah, halalan thayyibah. Makan benda halal lagi baik. Jadi kita umat Islam hari ini memang kena jaga makanan kita. Kalau ahli masjid surau ni, dia punya tahap sensitiviti terhadap makanan perlulah tinggi. Jangan kita datang masjid menteri kedai Cina, tak ada di sini. Tapi pergi ke Rauk, makan kepala ikan Rauk. Ahli surau, ahli masjid, sekedar Hindu, bukan sekedar Hindu klik. Tak payahlah. Itu okey lagi. Ahli masjid bila beli mi apa semua, dia tak tengok dah halal ke haram, Cina ke Melayu. Itu tahap sensitiviti lemak sangat. Kalau kita ahli masjid nak beli mi kasar tu, pertama halal, kedua orang Melayu buat, confirm lah insyaAllah. Melayu sekarang Malaysia ni Islam lah. Cuma dia ada Melayu lepas, Melayu UMNO, Melayu KI, Melayu Amanah. Tapi masih lagi kena ada tahap sensitiviti tu. Ini tidak beli mi tak kira, asal ada logo halal, okey lah, itu tahap iman kita. Tapi saya nak sebut orang masjid, logo halal buatan siapa? Itu kena tahap sensitiviti. Kalau nak pergi pasar raya, dia kena tengok. Selagi ada pasar raya Islam, pergi pasar raya Islam. Di bandar pusat ada PDRM, PDN. Ada tak kira PDN ni? Jangan boikot. Kita ni kadang-kadang kita terlalu pandang majlis agama ni buat dia boleh zakat. Jangan cakap gitu. Dah ada dah alternatif. Saya pergi sini daripada Jantok. Bahan-bahan yang saya boleh beli saya beli. Apa dia? Hak sini ke Jantok pula. Nak juga TJN. TJN ke TMG? TMG. Itulah macam tu. TM. Saya nak sebut yang tak ada, carilah. Tapi kalau ada di kedai milik pasar Islam, itu tahap sensitiviti. Kalau tahap sensitiviti orang masjid tak macam tu, apa tu? Kita kena ada satu sikap macam tu.
Begitu juga bab makan minum anak-anak kita yang makan jenis-jenis cikedi apa semua ni, cuba kurangkan. Ya, bertukar kepada makanan-makanan sunnah. Ya, contohnya apa? Ya, kita makan padang. Bagus sebenarnya untuk tak, tapi masalah orang kita tak terbiasa makan benda ni. Benda kacang, tak biasa. Ya, ini dia lebih suka makan petai lagi pada padang. Dah petai jeruk pula tu. Contohnya. Dah makan jenis semai pun tak. Satu rumah bawa jenis. Kencing satu toilet bawa jenis. Ya. Jadi saya nak sebut tahap sensitiviti itu kena ada. Ya. Bab masakan ayam bagi contoh. Carilah ayam organik. Kita sensitiviti kita tu. Ya, begitulah yang lain-lain. Ya, ya, cuba amalkan makan minyak zaitun. Makan roti, colek roti. Minyak zaitun, korma, itu makanan bagus Melaka tu. Cuba amalkan. Ya, itu saya nak sebut orang masjid punya tahap sensitiviti. Kalau orang awam, kita kata apa? Sekurang-kurangnya logo halal jakir. Ya. Logo halal jakir ni kita serahlah pada jakir dan serah pada Allah Ta'ala. Ya, sebab ada juga kan logo halal jakir patut viral dalam. Ada juga benda tak boleh. Cadbury gitu kan. Tapi senyap lah kita sebab Cadbury dah buat airline semua. Orang pakai tudung, pakai kopiah makan Cadbury. Balik pada masjid makan Cadbury. Kalau ni tak makan Cadbury. Pandai dia riba psikologi. Ya, kemudian akhirnya hilang Cadbury. Padahal keraguan itu memang munasabah. Ya. Macam mana coklat Cadbury itu DNA prinsip itu boleh masuk. Dia kata terbang menegai. Jadi benda tu dah jadi macam tak masuk akal, tapi akhirnya diterima juga. Kenapa? Dia punya propaganda awal. Ya, cukup bijak. Ya, begitu juga kita ni makan-makan yang fast food ni, McDonald bagi contoh. Orang masjid banyak lagi. Saya naluri nak pergi tempat sedap tu makan burger cheese. Tapi disebabkan sensitivity tu kena. Kalau rasa nak terius sangat, pergilah cari burger, Ramli burger, jalan makan. Burger tu pun tengok Ramli burger, bau. Ada pun yang burger-burger lain, kita sensitif. Roti sebagai contoh. Roti Gardenia. Ada saham ini, apa nama syarikat tu dah pada apa? Said Mukhtar Al-Bukhari. Tak kira dia warna tu benda tu. Apa dia? Roti Pak Bagwan ke sebelah. Roti kita sebelah. Dia payah sangat nak dapat dia jauh. Roti Pak Bagwan. Promosi dalam masih dalam promosi. Ya, saya memang nak pergi. Roti dia memang sedap, tapi dia jenis buat tak tahan lama. Kita makan hari itu ataupun 2 hari lepas tu. Kalau makan dah lewat. Tapi lepas roti Pak Bagwan tu roti Gardenia. Kena sensitif. Jangan makan roti-roti yang memang ada keraguan. Baiklah benda ni. Saya nak sebut inilah tahapnya. Bagi orang yang beriman, yang berkaitan halal dan ya, saya rasa memang betul. Ya, kan dulu kita belajar kenapa orang Melayu payah nak apa, payah nak mungkin sebabnya. Kalau pergi Arab, Masya Allah dengan apa tu memang apa sungguh dalam kepala. Kuat betul hafazan ni. Ya, mungkin salah satu faktornya halal dan yang kedua kewajiban tu ada. Petai tengok mana ada Arab makan. Jadi yang semai lagi tak ada. Ikan glamour pekesan tak ada. Kita ni semua jenis. Mana kita pakai apa? Pegang lah. Pegang ni memang dia mengurangkan ingat tak? Dan saya pun daripada dulu lah. Kalau jenis pegang suka saya asal roh pegang. Asal koyok. Tapi saya dari segi pengalaman saya compare dengan orang yang kuat makan protein ikan, dia lagi kuat ingatan. Ya, sebab tu kalau saya belajar di Kompor tu, compare dengan daripada orang Pahang, compare dengan orang Kelantan, Terengganu lebih advance hafazan. Mungkin sebab banyak makan kebun ekor dan berudu, betul. Bagilah mana-mana dia orang ni ke depan. Atau Allah lebih lawan pada Arab, lebih baik pada Arab sebab faktor makanan. Ya, jadi kalau aman budaya makanan Arab lagi hebat, lagi bagus. Dia memang faktor makanan. Ya.
Jadi mungkin kita ni kita makan alhamdulillah tadi, cuma kita tak nak menghafal dia sangat dah. Bukan nak jadi hafiz Quran lah. Anak kita tu. Kita ni tak ada harapan dah nak jadi hafiz. Setakat menghafal je lah. Anak kita tu kita biasakan makan benda-benda super ini. Ya, memang betul. Tanyalah pensyarah-pensyarah yang ada sini atau doktor yang ada, dia lebih tahu. Ya. Sikit lagi ya. Wal aklu, akal pula wahabahu Allahu linnas fahma fi aslihi wahabahu linnas fahu fi aslihi sawa wa syuk. Dan yang ketiga ialah akal. Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Dan akal ni bagi manusia sebenarnya sama, cuma kemampuan akal itu mungkin berbeza. Ya. Dan Allah Ta'ala wajibkan bagi yang mewujudkan kemampuan akal tinggi ini disyariatkan betul-betul. Digalakkan berfikir. Ya, dirangsang supaya sentiasa bertukar-tukar fikiran, bermuzakarah. Kenapa? Bagi mengaktifkan akal. Dalam masa yang sama, disyariatkan bagi menjaga akal, tahrim ma yufsidu min kulli muskirin, diharamkan minum benda yang memabukkan. Wa mu'aqabah ma yatanawal muskirat wal mukhaddirat, dan hukuman kepada orang yang mabuk dan juga dadah yang menghayalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wan nasl, keturunan. Syuri'a li-ijadi, disyariatkan bagi melangsungkan keturunan itu az-zawaj asy-syar'i, iaitu perkahwinan yang disyariatkan. Wa syuri'a li hifzihi wa 'adam ikhtilati, dan disyariatkan bagi memelihara keturunan dan maruah tadi, ya, maka diharamkan perzinahan. Dan disyariatkan hukum bagi orang yang berzina. Diharamkan mengqazaf orang, menuduh orang berzina, dan disyariatkan hukumannya. Diharamkan menggugurkan anak, ya, dan juga diharamkan aktiviti-aktiviti yang menghalang kelangsungan sebuah perkahwinan. Ya. Jadi perkahwinan itu suatu benda yang murni. Matlamatnya pun murni. Apa maqasid syariah di sebalik perkahwinan? Apa objektif kahwin? Menghalalkan hubungan dan juga melangsungkan zuriat. Itulah matlamat perkahwinan. Ya, jadi kalau ada orang kahwin atas tujuan lain, ya, contohnya kahwin Cina buta. Tahu apa kahwin Cina buta? Bukan kahwin dengan Cina buta. Saya pun tak tahu kenapa jadi kahwin Cina buta. Patut. Kenapa tak Melayu buta? Ataupun Bangla buta? Tapi tiba-tiba Cina buta. Ya. Jadi kahwin Cina, nikah Cina buta ni ialah bagi orang yang mentalakkan isterinya talak 3. Ya. Jadi bila dah talak 3, talak 1, talak 2, talak 3, maka dia tidak boleh berbalik kepada isterinya setelah isterinya kahwin lain dan bercerai baru boleh. Ya. Timbul isu nikah Cina buta ialah ada pak sanggup, dibayar sejumlah duit, ya, lalu dinikah semalaman, besoknya diceraikan untuk tujuan balik semula. Jadi hukum nikah tu dalam fiqh mazhab Syafi'i tak sah. Kenapa? Objektifnya tak betul. Jadi yang kena talak 3 ni yang susah tu. Dalam langgar baikah jatuh talak 3 lagi. Sikit lah, tak cerita lagi sana. Jadi yang terakhir, wal mal, yang terakhir, 5, ya, harta. Maka disyariatkan bagi kelangsungan mewujudkan harta itu ibahatul muamalat al-mukhtalifah wa wujub as-sa'i. Diharuskan pelbagai bentuk sistem jual beli, ya, sewa, pinjam, gadai, macam-macam. Tujuan apa? Untuk meningkatkan kekayaan manusia. Jadi dalam Islam menjadi kaya adalah diharuskan, bahkan digalakkan. Janganlah kita ni warak sangat sehingga dia kaya dunia. Tak betul. Islam suruh jadi kaya. Orang di 3 mahkota ni kaya-kaya, rumah besar-besar. Itu Islam syariat. Galakkan. Tak ada masalah. Yang besar. Yang rumah besar. Sini rumah besar. Tengok suasana
saya masuk tengok rumah besar-besar belaka. Paling kuat 300,000 kata. Ya, jadi tak ada masalah mengumpul kekayaan, rumah besar, kereta besar, tak ada masalah. Ya, kan itu disyariatkan, diharuskan. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan kamu, ya ibadat semua untuk akhirat, dan jangan lupa nasib kamu di akhirat. Jadi maknanya kita kena usaha untuk dunia, tapi jangan lupa dunia itu salurkan untuk akhirat. Ya, macam mana? Rumah kita besar bagi contoh. Ya, sekali-sekali buat usrah kat rumah kita. Kan bagus kan? Ya, sekali-sekali bawa orang miskin pakai. Macam saya ajaklah jemput, saya miskin. Betul. Asnah sakai. Ya. Kereta banyak, 2-3 buah kereta, jangan bawa kereta yang paling buruk ke masjid. Bawa yang paling mahal sikit. Kalau ada BMW 5 sini, bawa yang tu pakai sini. Kereta quick battery lah. Kereta battery. Jadi saya nak sebut tadi, biasanya kereta-kereta yang suka dibawa ke masjid, dia kurang gagah. Itu pengalaman saya. Yang weak tadi tu sebab tahu masjid. Dan biasanya kereta yang dibawa ke rumah Allah, yang bawa orang pergi program agama, dia ada contohnya Alphard. Anak dua orang je. Pakai kita besar Alphard, patutnya boleh orang naik. Jadi sekali-sekala bawa rumah surau pergi bawa Kelantan pergi Fastaqim. Barulah sedap ni apa? Contoh saya pergi. Ya. Jadi kereta yang jenis ni insya-Allah dia tak meragam. Dan kalau dia meragam tu biasanya depan rumah. Pancit depan rumah. Habis minyak depan rumah. Kalau ataupun habis minyak dah dekat stesen minyak. Dia tak meragam. Insya-Allah itu petua saya lah. Setakat ni memang kereta pancit dekat rumah dah. Tak payah bertolak. Ataupun kereta pancit dalam pagar rumah. Jangan sangat. Kalau WhatsApp depan ni tak tahulah. Tapi WhatsApp dalam pagar pancit je. Dia ada juga, walaupun dia tak ada nyawa, tapi dia tahu kita bawa rumah. Ya, itu ketuanya. Itu harta. Jadi wa syuri'a lil muhafazah, dan disyariatkan bagi menjaga harta, diharamkan mencuri, ditetapkan hukum hudud bagi orang yang mencuri, diharamkan merosakkan harta benda awam, dan seumpamanya, dan seterusnya. Dihalang orang-orang yang tidak pandai menguruskan harta. Orang tak pandai menguruskan ini maksudnya kalau dah seorang bapa meninggal dunia, dia ada anak yang OKU, maka tak boleh serahkan harta itu pada dia, kena ada orang lain jaga. Ataupun anak dia pemboros, banyak harta yang tinggal, tapi ayat dia pemboros. Jadi harta itu perlu dikawal supaya tidak habis begitu saja. Ini berlaku. Baru saya maklumkan ada seorang orang berharta dan meninggal, jadi anak dia tu penagih dadah, ya, dan nak judi. Jadi kalau bagi harta kepada anak dia bimbang, bukan saja harta ambil, dengan tanah-tanah itu dijual. Tanah jual tu lagi, bimbang tanah dijual kepada yang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam biasa tawar harga tinggi. Tanah di kampung saya, tempat saya buat tahfiz tu saja, SCK ada tawaran sebanyak 1 juta tanah, ya. Tapi alhamdulillah tuan tanah tu dia wakafkan kepada tahfiz saya setengah. Dan setengah lagi tu saya nak beli 500,000 dia tu, setengah ekor. Jadi itu nilainya. Jadi orang bukan Islam dia ada mampu. Jadi dibimbangi, kita bimbang. Benda ni macam di Israel. Kenapa ramai orang? Satu, Israel itu digapai tanah. Yang kedua, dibeli dengan harga yang mahal. Ada juga orang Islam memang Palestin ada miskin semua, dia tawar dengan jutaan dolar. Siapa yang tak buat tanah? Itu cara yang dibuat. Ya, macam-macam kaedah dilakukan. Ya, jadi itulah yang dinamakan ad-daruriyat. Ada 2 lagi elemen, iaitu al-hajiyat dan tahsiniyat. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, apa yang kita bahaskan hari ini ada 3 elemen. Pertama, ad-daruriyat, kedua, al-hajiyat, dan ketiga, at-tahsiniyat. Islam datang bagi mewujudkan kelangsungan 3 elemen ini
dan juga memeliharanya daripada dirusakkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tentang bahasa syariah? Ada? Kalau tak ada, alhamdulillah hari ini kita dah dengarkan dengan bahasa syariah. Yang pertama daruriyat, kedua hajiat, yang ketiga tasniat. Cuma hari ini kita baca daruriyat tentang perkara yang kalau tidak ada daruriyat ni maknanya akan memusnahkan kehidupan kita. Dan saya bila tertarik dengan Ustaz tadi bahawa kita kena perlu sensitif dengan jual beli tadi. Contohnya kalau dapat hari ini kita janganlah boleh beli tapi sensitif, contohnya beli TM contoh. Kan? Jadi dah ada PDM kita banyakkan beli sana. Contohlah saya bagi dari segi insurans kan. Tak, maksudnya kita kena sensitif. Kalau kita ambil insurans yang bukan takaful tu dah jelas kan. Jadi kenapa kita perlu ambil dengan yang konvensional? Ustaz, daripada jauh bukan sekat PDM, insurans pun dia ambil takaful. Jadi kita kena sensitif cari hak yang Islamik, contohnya dari segi makanan. Ustaz, sekarang ni asabung buang nak makan tak? Tak berminat lah. Kebetulan malam ni nak belajar asabung, dia tak minat, tak apalah. Kan? Tak minat kan? Tak apalah. Jadi satu kenderaan, esok kita ramai kenderaan kita yang mewah rumah tu, selamat kan? Ni istimewa kita bawa pergi tu IKEA. Kata saya lah kan? Simpan kat rumah, insyaAllah kalau tak selamatkan kereta kita, bawalah ke masjid rajin ataupun program yang ceramah dan sebagainya, insyaAllah akan menyelamatkan kita insyaAllah. Dan segala itu pada ini, dan insyaAllah kita akan sama balik pada bulan depan tentang hajiat pula dengan tasniat insyaAllah. Dan segala itu dan tutup dengan majlis kita dengan tasbih kifarah dan solat Jumaat.